Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi syrah li sadri Wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi A'tini mahabbataka wa ma'rifataka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini yaitu masih lagi kalam hikmat yang ke-203, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaiki illa an tara annal mu'tiya fihim maulaka fa in kunta kadzalika fa khudh ma wafaqaka al-ilmu. Jadi dalam kitab saya ni pada kalam hikmat yang ke-23 ni ada beberapa kesilapan dari segi baris dia tu. Sudah saya betulkan. Maksudnya, jangan menghulurkan tanganmu untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa bahawa yang memberi itu sebenarnya Tuhanmu. Maka bila engkau telah sedemikian, maka terimalah dari mereka apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. Jadi menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang kedua atau tiga ni, Syekh Ibn Atha nak ajar kepada kita pedoman untuk menerima pemberian-pemberian yang datang menerusi makhluk kepada kita. Pedoman dan adab yang nak diajar oleh Syekh Ibn Atha dalam perkara ini sebenarnya berasaskan kepada tauhid dan keyakinan. Iaitu pertama sekali kita meyakini bahawa yang memberi segala pemberian itu hanyalah Allah. Segala pemberian yang diperolehi oleh makhluk ini, pemberinya, hak sebenarnya yang memberi itu adalah Allah. Satu saja yang Maha Esa, yang memberi, yang mengurniakan. Yang banyak ni adalah sebab-sebab dia, saluran-salurannya. Maka di antara asma yakni nama-nama Allah itu adalah Al-Mu'ti, yang Maha Pemberi.
Al-Wahhab, yang maha mengurniakan, yang maha memberi, yang maha mengurniakan. Jadi dalam keyakinan tauhid kita, kita meyakini bahawa segala apa yang diperolehi oleh manusia ni, hakikat sebenar pemberian itu datang dari Allah. Pemberi sebenarnya itu adalah Allah, cuma menerusi makhluk-makhluk yang ada ini, menerusi sebab-sebab yang ada ini. Itulah akidah yang perlu kita fahami, yang perlu kita faham molek, yang perlu kita pegang, yang perlu kita yakini, bahawa segala pemberian-pemberian yang diperolehi oleh makhluk ni, hakikat sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Allah yang mengurniakan dengan sebab-sebab yang bermacam-macam. Jadi kalau kita tidak ada tauhid ini, keyakinan ini, rosak iman kita. Kalau kita meyakini dengan keyakinan yang pasti bahawa makhluk itulah yang memberi, memang rosak iman kita. Dalam bab tauhid, kerosakan salah satu di antara tunjang-tunjang keimanan ni, dia akan mengakibatkan kerosakan semuanya. Keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala lah yang maha memberi, bahawa tidak ada yang lain yang memberi itu termasuk di dalam, boleh kita letak di bawah tauhid af'al. Dan boleh juga kita letak di bawah tauhid al-asma'. Itu adalah cabang-cabang tauhid yang perlu kita faham, yang perlu kita yakini. Jadi kalau perkara ini bukan menjadi keyakinan kita, bukan saja perkara itu rosak, keyakinan kita tentang perkara itu rosak, bahkan keimanan kita seluruhnya akan rosak. Kerana bab tauhid ini, kerosakan yang satu akan merosakkan yang lain. Berbeza dengan Islam dari segi pengamalannya. Sesuatu perkara yang tidak dilaksanakan itu, tidak diamalkan itu berdosa, tapi yang lain masih terpakai. Salah satu di antara rukun-rukun Islam itu kita tidak melaksanakannya kerana sebab-sebab tertentulah, menurutkan hawa nafsu, kerana itu dan ini macam-macam lah. Maka dia rosak bahagian tu, yang lain masih terpakai. Tapi dalam bab iman, bab tauhid, tunjang-tunjang dia tu, asas-asas utama dia tu, kalau rosak patah dia mengakibatkan patah biar lain, rosak habis orang lain. Tak percaya salah satu di antara rukun-rukun iman saja meruntuhkan seluruh keyakinan keimanan kita. Jadi itulah asas dalam asas yang menjadi dasar kepada tasawuf yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmah ni. Baik. Daripada keyakinan itu, Syekh Ibn Atta' nak ajar kita adab. Tadi pegangan keyakinan, kita yakin, kita percaya. Tapi dalam kebanyakan keadaan, keyakinan kita tu kadang-kadang kita lupa. Memang bila kita peringatkan diri kita atau diperingatkan oleh orang lain menerusi pertanyaan siapa yang memberi, memang kita akan balik kepada asal lah. Kita akan jawab pemberinya adalah Allah. Tapi dalam kenyataan hidup kita, yang ini sering kali dilupakan. Tak ingat, tak nampak. Kita lebih memandang kepada makhluknya dalam segala hal. Bukan tak ada keyakinan tadi tu, tapi ghaflah, orang panggil, lupa. Kerana melihat kepada sebab-sebab segala sesuatu itu. Bahkan hati kita ni banyak berpaut kepada sebab musabab tu, sekalipun ada keyakinan. Tapi keyakinan kita itu pada martabat ghaflah, lupa. Jadi kita tak sedar, kita paut ke dia. Jadi pautan ini bukan bererti membatalkan iman, tapi melalaikan hati dan jiwa kita. Jadi lupa. Tapi bila kita peringat balik,
menerusi kita sendiri, cuba ingat balik benda tu, baliklah asal keyakinan tu Allah yang memberi. Tapi dalam kebanyakan keadaan kita lupa benda ni. Sekarang tasawuf nak ajar kita macam mana? Dia nak ajar kita supaya iman dan tauhid dari yang kita yakini tadi tu supaya menjadi suatu yang dirasai di dalam hati dan diingati selalu. Maka inilah pesan Syekh Ibn Atta. Jangan kau ambil, jangan kau hulurkan tanganmu itu dengan arti jangan kau ambil daripada makhluk ni, yakni pemberian-pemberian yang datang kepadamu menerusi makhluk dengan sebab makhluk. Jangan mengambil. Jangan kau ambil kecuali setelah engkau melihat dengan arti bukan saja engkau meyakini tapi engkau merasainya. Kau sedar. Hatimu tu ingat, sedar, rasa bahawa pemberi sebenarnya itu adalah Allah. Jadi itulah tasawuf. Daripada keyakinan yang kita tanam di dalam hati kita nak dijadikan sesuatu yang hadir, ingat, terasa. Maka Syekh ajar kita macam tu. Jangan mu ambil, jangan kau ambil pemberian makhluk ni sehinggalah hatimu menyedari dan merasai bahawa pemberi sebenar ini adalah Allah. Dari segi usuluddin ataupun dari segi agamanya, dalam keadaan kita dah ingat benda ni, kita ambil pemberian orang, tak ada masalah. Tidaklah menjadikan pemberian itu haram dengan sebab ghaflah kita tu. Cuma Syekh ni nak tingkatkan keimanan kita, penghayatan agama kita supaya maka diajarkan semacam ini, hadirkan, berlatih supaya hatimu selalu ingat perkara ni. Berlatih supaya hatimu itu hadir, ingat perkara ni. Sehingga kata Syekh, jangan kau ambil sesuatu itu sehinggalah hatimu sedar, rasa bahawa pemberi itu hakikat sebenarnya adalah Allah. Jadi yang diajarkan oleh Syekh ini adalah sudut tasawufnya. Dan tasawuf itu adalah sesuatu yang terbina di atas iman dan tauhid, keyakinannya. Jadi beza antara tauhid dengan tasawuf, tauhid, iman dan tauhid ini keyakinan. Yang ghalibnya dia statik, tidak hidup molek. Tapi bukan tak ada. Macam komputer lah. Programnya ada dalam tapi tak buka switch. Tidak jalan. Maka tasawuf itu seumpama dibuka switch komputer itulah supaya program itu dah fungsi. Itu tasawuf. Maka di sini Syekh Ibn Atta ajar kita supaya kita ini sentiasa ingat, hadir, bukan saja yakin tapi hadir. Setiap kali menerima pemberian menerusi makhluk ni, kita meyakini dan merasai hakikat sebenar datang daripada Allah. Itulah yang akan menjadikan kita ini orang yang bersyukur. Kerana orang yang bersyukur ini apabila hati dia tu nampak pemberian Allah, nampak dengan hati dia ingat, sedar, rasa pemberian Allah, inilah orang yang akan bersyukur. Tapi apabila hati kita ghaflah, lupa, tak ingat, maka hilang syukur bahagian hati kita tu. Dan hakikat syukur sebenarnya berpunca daripada kesedaran hati kita tu. Bila hati kita sedar, rasa, ingat kita ni diberi oleh Allah, dikurnia oleh Allah, itu permulaan syukur yang akan menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah, yang akan menggerakkan anggota tubuh badan kita untuk menggunakan semua itu pada jalan yang baik, yang akan menggerakkan anggota kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan olehnya sebagai salah suatu daripada bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Itu yang hendak diajar oleh Syekh Ibn Atta. Lalu bagaimana dengan makhluk yang menjadi sebab? Makhluk yang menjadi sebab atau saluran kepada pemberian itu, apakah kita nak pejam mata gitu je? Tidak boleh. Syarak mengajarkan kita, menyuruh kita supaya berterima kasih, menghargai makhluk yang menjadi sebab kita mendapat pemberian itu. Itu adalah tuntutan syarak.
Apa-apa kenikmatan yang kita dapat, pemberian kita dapat, kita dikehendaki menghargai sebabnya, puncanya, salurannya. Itu adalah tuntutan syarak. Jadi tak boleh kita ni mentang-mentang pegang kepada hakikat Allah yang memberi, kita tidak menghargai punca saluran pemberi itu. Atas dasar apa? Allah Ta'ala beri belakang, tak ada benda. Tak boleh begitu. Tapi pernah berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu berlaku dalam keadaan orang yang hilang pertimbangan sekejap, kerana dalam istilah ahli tasawuf, dia sedang mengalami suatu gelora jiwa, gelora keyakinan yang kuat yang memadamkan kewarasan akal dia sekejap. Dipanggil dalam istilah tasawuf, dia panggil ghalabah. Ghalabah ni penguasaan keyakinan yang kuat ke dalam hati sehingga memadamkan kewarasan akal untuk melihat kepada sebab musabab. Macam mana kisah dia? Ceritanya, kisahnya, apabila Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan curang. Kerana Aisyah satu ketika tu dalam satu rombongan tu balik, dia tinggal kumpulan, tinggal rombongan tu. Sehingga ada sahabat lain yang bawa balik. Maka bila berita ni tersebar, timbullah fitnah Aisyah ni berlaku curang. Jadi dah ramai yang percayalah. Dan ramai pula yang suka menyebarkan ni. Macam-macam lah. Kaedah manusia, kaedah kehidupan, kaedah masyarakat. Jadi akhir sekali diturunkan beberapa ayat daripada surah An-Nur yang menyatakan bahawa Aisyah ni bersih daripada tuduhan-tuduhan tu. Ayat Al-Quran ini diturunkan Allah menerusi Nabi Muhammad. Salurangnya tu. Sebabnya saluran ayat Al-Quran yang diturunkan yang dengannya membersihkan Aisyah dari tuduhan itu menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Sayyidina Abu Bakar bila dia pergi ke rumah Aisyah, disuruh supaya berterima kasihlah kepada Rasulullah yang menjadi sebab Aisyah ni selamat dan bersih daripada tuduhan tu. Sebabnya Nabi Muhammad ni lah sebagai salurannya. Maka Sayyidina Abu Bakar ni selaku ayah kepada Aisyah ni, suruh Aisyah ni berterima kasihlah kepada Rasulullah. Tapi pada waktu itu apa jawapan Aisyah? La ashkuru illa lillah. Aku tak akan berterima kasih kecuali hanya kepada Allah. Dia tak mau terima kasih sebab-sebab yang dengannya dia dapat keselamatan tadi. Dia tutup mata. La ashkuru illa lillah. Aku tak akan terima kasih, tak akan bersyukur, tak akan terima kasih kecuali hanya kepada Allah. Maka itu adalah silap dari segi praktisnya. Maka itulah yang dikatakan dalam tasawuf, apabila hakikat keyakinan menguasai hati sehingga dia lupa kepada sebab musabab ni. Ini perkara-perkara seperti ini ni berlaku dalam dunia tasawuf. Perbuatan yang dilakukan itu salah. Bukan betul perbuatan tu. Salah perbuatan tu. Jangan kata betul perbuatan tu. Tapi orang yang perkara ni berlaku padanya itu diberi kemaafan, diberi keuzuran. Kenapa? Kerana dia hilang pedoman sekejap, hilang pertimbangan. Kerana meyakini hanya Allah yang dapat menyelamatkan aku, yang membersihkan aku. Jadi dia lupa habis hak lain ni. Itu sudut pandangan huraian ahli tasawuf. Lelaki macam ni. Jadi perbuatan tu salah, jangan kata betul. Kerana bercanggah dengan apa yang diperintahkan di dalam hadis Nabi. Man la yashkurin nasa lam yashkur, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya kita menghargai, menilai sebab saluran kepada pemberian itu adalah sebagai
dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, sebagai suatu tuntutan yang kita dikehendaki supaya dalam usaha kita untuk bersyukur kepada Allah. Berarti kalau kita tidak menghargai, tidak berterima kasih kepada sebab saluran kepada pemberian itu, kita dikira tidak bersyukur kepada Allah. Jadi perbuatan Aisyah ni salah dari segi tuntutan apa yang dikehendaki itu. Tapi dalam kisah ni, kata ahli tasawuf, Aisyah ni dia sedang dilanda gelora keyakinan yang kuat, hanya memandang kepada Allah sehingga lupa pihak lain. Maka kisah macam ni diberikan kemaafan. Jadi maksudnya jangan menghulurkan tanganmu, jangan terima pemberian untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa dengan arti bukan saja meyakini tapi sedar, ingat, hadir di dalam hati bahawa yang memberi itu sebenarnya Tuhanmu. Yang ini hakikat sebenarnya pemberi itu adalah Allah. Maka bila engkau telah sedemikian, bila kita sudah berhasil, berjaya membentuk keadaan seperti ini, mencapai perkara seperti ini, maka terimalah dari mereka apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. Ambillah apa saja, asalkan apa yang kita ambil itu sesuai dengan ilmu, dengan arti sesuai dengan syarak, yakni sesuai dengan hukum halal dan haram. Ambillah banyak mana pun. Jadi keterangan ini juga nak beritahu kepada kita bahawa dalam keilmuan tasawuf ni, ajaran tentang zuhud itu adalah salah satu di antara ajaran. Zuhud ni kita dah ambil kecuali apa yang kita rasa perlu saja. Jadi zuhud ini dalam tasawuf hanya salah satu di antara ajaran-ajaran yang ada, dan salah satu di antara tingkatan-tingkatan yang ada, bukan segala-galanya. Maka di sinilah kita boleh lihat, bila Syekh ni kata, bila engkau sudah sampai kepada keadaan seperti itu, hatimu bukan saja yakin tapi hadir, ingat dan rasa bahawa segalanya datang dari Allah, termasuklah pemberian ini, artinya hatimu telah mencapai suatu tahap kearifan. Itu yang dikatakan hati yang arif, yakni keyakinan kita itu mula mengisi hati dan kalbu kita sehingga hadir, ingat dan terasa. Itulah hati yang arif, itulah makrifat. Cuma tinggal lagi makrifat ni dia banyak jenis dan banyak tingkatan. Saya terangkan ini sebab ada orang kita memberikan pandangan terhadap makrifat ni sesuatu yang jauh daripada pencapaian kita. Lalu kesannya apa? Tak boleh ngaji ilmu tasawuf ni. Sebab apa? Benda ni benda tak boleh nak capai, tinggi dah lalu, jauh dah lalu. Ni kesan daripada persepsi yang salah tentang perkara ni. Kita ni boleh ngaji ni bukan kelas kita. Pak makrifat ni jauh, tinggi. Padahal makrifat ni banyak, tingkatan ni banyak, jenis pun banyak. Maka inilah sebahagian daripadanya. Keyakinan tauhid kita itu sudah tumbuh sehingga menjadi rasa, ingat, hadir. Itu adalah satu juzuk daripada makrifat. Dan bukanlah benda yang agak berat, yang sangat berat. Jadi kata Syekh, terimalah. Maksudnya ambillah. Dari segi kuantitinya tidak dihadkan, ambillah. Dengan arti bila hati manusia ini arif, dengan arti orang hati yang arif ini insya-Allah mudah-mudahan bukan didorong oleh gerak-gerak nafsu tamuknya. Orang yang berasa seperti ini ghalibnya nafsu tamuknya itu terpadam atau terhakis atau terkikis dan sebagainya. Ghalibnya perasaannya akan timbul setelah itu. Jadi pada waktu itu ambillah apa saja, tapi panduan dia yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu, yakni sesuai dengan hukum-hukum syariatnya.
asalkan halal, asalkan baik, asalkan diharuskan oleh syarak. Ambillah banyak mana-mana pun. Jadi di sini kita fahami bahawa, sebab tu saya kata tadi, ajaran tentang kezuhudan, zuhid, dengan makna kita ambil sesuatu sekadar yang kita perlu saja, maka itu sebahagian dan suatu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan kearifan yang dilalui oleh manusia. Sebab bila engkau masih merasa sesuatu selain Allah yang dapat membantu kepadamu, maka tauhidmu belum benar murni. Belum benar murni. Jadi selagi kita dalam hati kita merasa dalam hubungan dengan yang lain dari Allah tu, hati kita masih berpaut, masih cenderung terikat kepadanya, maka itu dikatakan tauhid kita masih belum benar-benar murni lagi. Yang ini dengan arti belum mencapai hakikat tauhid, bukan berarti tidak bertauhid. Kalau kita kata tak ada bertauhid, tak ada benda lain dah, lawannya kufur lah, syirik lah. Bukan. Bila tak berasa ke Allah padang tu, tak sampai hakikat tauhid, tidak mencapai hakikat tauhid, bukan tidak ada tauhid. Tauhid dengan makna tasdik, keyakinan yang kita faham, yang kita yakin, yang kita letak dalam hati tu, yang kita tasdikkan, itu ada. Cuma tinggal lagi tak tumbuh. Tak sampai kita hadir, rasa, ingat, tak mari kot tu. Jadi bila tak tumbuh tadi tu, dikatakan belum benar-benar murni, yakni belum betul-betul mencapai hakikat tauhid. Ini bahagian tasawuf. Belum benar, yakni belum murni menerima pengertian keesaan Allah dalam kalimah la ilaha illallah. Yakni apabila kita berada dalam keadaan tadi tu, yakni belum merasai, dak hadir, dak mari dalam hati, hati masih banyak terikat, terpaut pada yang lain dari Allah, hati kita ni dari segi perasaan kita tu, maka dikatakan belum benar-benar murni di dalam mencapai pengertian kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi situ perlu kita faham baik-baik supaya tidak terkeliru. Sehingga setengah orang tu kadang-kadang dia mari salah faham lah. Bila dia rasa, aku tak berasa gini lagi, ni mana batal iman aku ke? Batal ke tauhid aku? Tidak. Tauhid tetap ada. Cuma tinggal lagi hakikat tauhid, kemurnian tauhid belum tercapai. Asah modalnya ada dah, untungnya tak banyak. Untung bagian untung. Dan la haula wala quwata illa billah. Demikian juga belum benar-benar mencapai hakikat la haula wala quwata illa billah. Belum murni, belum benar-benar. Bukan menolak keyakinan ini, bukan tidak ada keyakinan ini, tapi tak murni molek. Allah menjadikan dan memberi rizki yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua hak kekuasaan Allah semata-mata. yakni mencipta, membinasakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Semua itu hendaklah kita faham dan yakin adalah merupakan semata-mata kekuasaan Allah. Terletak di bawah cabang Tauhid Al-Af'al, menghidup, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Semua itu duduk bawah Tauhid Al-Af'al, perbuatan Allah. Yani semua itu adalah terjadi semata-mata dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Sehingga
kalau ada pemberian itu dari tangan siapa saja datangnya, harus tidak boleh lupa. Baik, sekiranya ada sesuatu pemberian itu dan pemberian itu berlaku menerusi sebab musabab tertentu ataupun menerusi orang-orang tertentu, saluran tertentu, maka harus, yakni semestinya tidak boleh lupa. Jangan kita lupa bahawa itu langsung, yakni secara terus dari Allah yang menyuruh salah satu hamba pesuruhnya menyampaikan kepadamu. Yakni apabila pemberian itu sampai kepada kita menerusi pemberian seseorang, maka hendaklah kita faham dan yakin bahawa sebenarnya itu adalah pemberian terus daripada Allah. Cuma Allah Ta'ala beri dengan cara dia menggerakkan sebab musabab tu sehingga sampai kita. Disuruh faham gitu. Faham, ingat dan hadir, belajar untuk memahami perkara ni. Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kedatangan hadiah ni dah, atau sedekah. Jadi kitab saya ni dia silap tulis sikitlah. Ini tulis hidayah. Hadiah, atau sedekah dari temannya, yakni kawannya, tanpa minta-minta dan mengharap-harap di dalam hatinya, maka hendaknya diterima. Jadi Khalid Al-Juhani ini dia meriwayatkan bahawa Rasulullah ada bersabda dalam satu riwayat, sesiapa yang mendapat sesuatu pemberian, sesuatu hadiah daripada kawan dia dalam keadaan dia ni bukan jenis meminta-minta dan taklah timbul keinginan, ketamakan dan harapan dalam hatinya nak dapat, nak boleh benda tu. Baik, sesiapa yang dapat benda ni dalam keadaan seperti ini, Nabi kata hendaklah dia ambil, hendaklah dia terima. Sebab yang demikian itu sebagai rizki yang dihantar oleh Allah kepadanya. Sebenarnya itu adalah rizki yang Allah Ta'ala nak beri ke dia, nak hantar ke dia menerusi sebab-sebab dan saluran-saluran tertentu. Dalam lain riwayat, yakni dalam riwayat yang lain ada tambahan yang disebut, ada sebutan tambahan, dan bila ia tidak memerlukannya kerana sudah cukup, maka hendaknya diberikan kepada orang-orang yang lebih berhajat daripadanya. Yakni sekiranya seseorang itu mendapat pemberian, kemudian dia rasa sudah cukup, dia tidak perlu lagi kepada pemberian itu, hendaklah dia passing ke orang lain, dia beri kepada orang lain. Sekiranya dia sudah tidak ada keperluan. Orang beri sesuatu ke dia, dia sudah tidak ada keperluan. Hendaklah dia alihkan, salurkan pemberian itu kepada orang lain pula. Jadi dalam suatu riwayat yang lain ada tambahan ni, keterangan ni, kenyataan ni. Cuma keperluan itu perlu kita fahami, keperluan masing-masing tidak sama dari segi keperluan. Ada orang sikit keperluan dia, ada orang banyak. Jadi nak mengukur keperluan ini bergantung semata-mata kepada keadaan orang itu sendiri. Ada orang tanggungannya banyak, maka keperluannya banyaklah. Ada orang tanggungannya sikit, maka keperluannya sikit. Ada orang perancangannya banyak,
Maka banyaklah ada orang tak ada perancangan lain, tunggu nak mati je. Baru boleh makan, tidur, tak ada mikir benda lain. Maka keperluannya adalah sedikit. Jadi dalam perkara ini perlu dipahami keperluan itu. Dia adalah sesuatu yang tidak ada ukuran yang tetap, bergantung semata-mata kepada orang tu. Atas tanggungan dia, atas perancangan dia, atas niat-niat dia dan sebagainya. Cuma Nabi khabar sini bagi orang yang sudah tidak ada keperluan, untuk keperluan makan minum dia, keperluan dia tak ada dah, perancangan pun tak ada, lebihan tu dipasing orang lah. Dianjurkan, bukan suatu kemestian, bukan mesti dah, tapi dianjurkan. Ibrahim Al-Khawas berkata, seorang sufi tidak harus memilih jalan tidak berusaha, terkecuali jika memang sudah cukup keadaannya. Tengok macam mana kata Ibrahim Al-Khawas. Seseorang sufi itu, sufi ni orang yang sudah mencapai hakikat tasawuf, ataupun orang yang tasawuf itu sudah menjadi realiti kehidupan dia, sudah mencorokkan jiwanya. Ataupun bahasa yang lebih mudah lagi, orang yang sudah mencapai tahap kebersihan, kejenihan zahir dan batin dia, itu sufi. Jadi kata Ibrahim Al-Khawas, seseorang sufi itu tidak harus memilih jalan tidak berusaha. Tidak boleh dia pilih jalan untuk tak berusaha, tak mau berusaha. Dipilih tak mau berusaha, jangan dipilih macam tu, tak boleh dipilih macam tu. Tapi bila dia boleh pilih macam ni? Terkecuali jika memang sudah cukup keadaannya. Yani bila keperluan dia, tanggungan dia dan sebagainya sudah cukup, baru dia boleh pilih untuk tidak berusaha. Tengok, ini seorang sufi. Seorang sufi disuruh berusaha, tidak boleh dipilih untuk tidak berusaha, kecuali keperluan dia sudah cukup. Artinya, kalau seseorang itu yang dilabelkan sebagai sufi, dia masih ada tanggungan, ada kewajipan, tiba-tiba memilih untuk tidak berusaha, itu adalah tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Mungkin atas diri dia terlepas. Atas diri dia macam mana? Dia ni mendapat keyakinan, susah senang tak jadi masalah. Ada tak ada tak apa. Tanggungan dia macam mana? Apakah sanggup menanggung apa yang dia boleh tanggung? Sebab tu di sini Ibrahim Al-Khawas menyatakan tak boleh dia pilih untuk tidak berusaha. Maka hendaklah ditafsir di sini, iaitu bagi yang ada tanggungan, keperluan, kewajipan lain, maka dia tak boleh nak pilih untuk tak berusaha, kecuali untuk memenuhi keperluan tadi tu cukup dah dengan dia. Banyak harta, banyak saka, banyak tanggungan ada, tapi dengan apa yang ada ni padang, dia bolehlah pilih untuk tidak berusaha. Jadi di sinilah perlu kita fahami, adalah satu sikap yang buruk apabila seseorang itu menyelami dunia tasawuf ataupun memasyhurkan diri sebagai ahli tasawuf ataupun dipandang sebagai ahli tasawuf, tapi meninggalkan usaha semata-mata mengharapkan orang. Ini adalah sikap yang buruk dalam tasawuf. Sikap yang buruk. Abu Abdillah Al-Qurashi, di sini Al-Quraish, Al-Qurashi, Abu Abdillah Al-Qurashi.
berkata, selama keinginan berusaha itu kuat dalam perasaan nafsumu, yakni dalam perasaan dirimu, maka berusaha itu lebih utama. Kata Abdullah Al-Qurashi ini, dia kata, apabila keinginan untuk berusaha itu tinggi dalam hati kita, nak berusaha, nak bekerja, nak cari jalan dan sebagainya, perasaan itu kuat dalam hati kita, maka apa kehendaknya? Maka berusaha untuk orang seperti ini adalah lebih utama. Jadi persepsi selama ni, orang kata tasawuf ni mengajak kita kepada bersikap dok kerja, dok usaha, semata-mata duduk beribadah, semata-mata tawakal. Tawakal, kata orang tawakal membuta tuli. Selama ni ada persepsi ni. Tasawuf kau dikaitkan dengan tawakal, dak benda satu, serah jelah. Serah, tawakal bulat semata-mata, dak kerja. Memang adalah keadaan-keadaan tertentu bagi orang-orang tertentu boleh buat gitu. Itu sudah dibahaskan, nanti akan dibahaskan bila sampai tempatnya berkait dengan maqam tajrid dan sebagainya. Tapi nak kabarnya, pada dasarnya bukan pattern tasawuf macam tu. Mendaki seseorang itu supaya tidak bekerja, tidak berusaha, lalu mengambil sikap bertawakal membetul-tuli dalam keadaan dia ni tidak memenuhi ataupun tidak memiliki kelayakan-kelayakan tertentu. Bukan seperti itu. Jadi kita tengok kadang-kadang berlaku juga dalam masyarakat kita ni, selalu dikaitkan tasawuf dengan fenomena tu. Fenomena kaki mengaji tasawuf, kaki jadi orang bodoh, orang malas, tak kerja. Itu bukan tuntutan tasawuf. Kalau berlaku pun itu adalah pribadi tertentu ataupun untuk orang tertentu yang mencapai tingkatan tertentu. Itu ada sikit, tapi jumlah peratusannya mungkin tak besar lah. Jadi oleh kerana sudah masuk di waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah kami sambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.